Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma shalli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi yang mulia ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi. Kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Rahim, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang dihormati Cik Mahanum binti Jamal, penolong kanan pentadbiran. Yang dihormati Cik Ahmad bin Nawawi, penolong kanan halat ehwal murid. Yang dihormati Puan Jariatun binti Bahari, penolong kanan co-curriculum. Yang dihormati Puan Siti Mariam binti Kasim, penolong kanan pendidikan khas barisan MLT, guru-guru, pembantu pengurusan murid, AJKP IBG, ibu bapa, penjaga serta murid-murid yang dikasihi. Terlebih dahulu, saya berasa gembira kerana kita dapat bersama-sama berkumpul secara maya pada hari ini sempena majlis penutupan Bulan Patriotisme peringkat Sekolah Kebangsaan Sentul Utama bagi tahun 2021. Warga sekolah yang dikasihi sekalian, sesungguhnya kehadiran warga SK Sentul Utama pasti akan menyemarakkan lagi program kita pada pagi ini walaupun diadakan secara maya. Saya amat berharap majlis seumpama ini dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim, persefahaman, kemesraan dan kerjasama sesama kita walaupun sedang berada dalam pandemik COVID-19 ini. Jalinan kesemua faktor ini amat penting bagi menjamin perpaduan dan keharmonian warga SK Sentul Utama khususnya serta rakyat di negara ini amnya. Terlebih dahulu, di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada warga SK Sentul Utama atas usaha gigih tuan-tuan dan puan-puan merencana, merancang dan menyusun sekaligus menjayakan aktiviti program sambutan Bulan Patriotisme peringkat sekolah walaupun dalam suasana yang serba ringkas disebabkan pandemik yang belum berakhir. Warga SK Sentul Utama yang disayangi sekalian, saban tahun pada tanggal 16 September kita akan menyambut hari yang sangat bermakna iaitu Hari Malaysia. Tarikh keramat ini wajar disambut memandangkan pembentukan Malaysia telah membentuk satu rumpun bangsa yang berada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak menjadi satu bangsa iaitu bangsa Malaysia. Generasi baru hari ini mungkin kurang memahami akan pentingnya tarikh 16 September dalam catatan sejarah negara kita. Tarikh 16 September 1963 adalah detik bersejarah menyaksikan penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak dan Singapura membentuk sebuah negara baharu bernama Malaysia. Walau bagaimanapun, 2 tahun kemudian iaitu pada tahun 1965, Singapura telah keluar dari Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ketika itu menyatakan perlunya diwujudkan satu persekutuan yang besar yang merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara yakni Sabah dan Sarawak, Singapura dan Brunei ke dalam satu bentuk entiti politik dan ekonomi yang sama. Walaupun ia telah tinggal sejarah, tetapi kesan daripada peristiwa penubuhan Malaysia ini telah memberi 1000 faedah kepada pembangunan agama, bangsa dan negara pada hari ini. Tidak dinafikan lagi, penubuhan Malaysia yang merangkumi semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah berjaya membentuk sebuah negara yang aman dan bebas dari pengaruh serta anasir luar khususnya komunis. Komunis adalah musuh utama negara sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Percantuman ini juga telah berjaya menyatu padukan seluruh bangsa dan kaum sehingga terbentuknya satu budaya yang sangat unik di bawah satu payung. Ini bermakna Malaysia telah muncul sebagai negara yang sangat kaya dengan keunikan budaya, adat resam, kepercayaan dan gaya hidup. Lihatlah kesannya kepada Malaysia sebelum dunia dilanda pandemik COVID-19
yang mana ia telah berjaya menarik pelancong daripada dalam dan luar negara untuk melihat sendiri gaya hidup masyarakat yang mempunyai budaya yang unik ini. Amat sukar untuk melihat kepelbagaian budaya dan etnik dalam satu negara. Tetapi di Malaysia, kita dapat melihat semua ini. Ini merupakan sumbangan yang besar hasil penubuhan Malaysia kerana kini Malaysia telah dikenali di seluruh dunia. Hadirin sekalian, dengan nikmat kemerdekaan dan penubuhan Malaysia juga, negara kita terkenal di serata dunia dengan wujudnya masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbagai kaum dan bangsa serta kaya dengan budaya dan adat resamnya. Secara praktisnya, amat sukar untuk menyatupadukan kaum yang berbeza agama, budaya dan cara hidup. Tetapi, dengan penubuhan Malaysia, perpaduan rakyat dapat dilaksanakan dan direncanakan hasil kepimpinan pemerintah terdahulu. Perpaduan adalah asas penting kepada pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara. Justru, penubuhan Malaysia sebenarnya bukan sahaja dapat menyatupadukan rakyat, malahan telah membentuk satu rumpun bangsa yang bersatu padu dalam satu acuan yang besar, iaitu Malaysia. Tidak keterlaluan jika dikatakan Malaysia telah dijadikan contoh oleh negara maju sebagai sebuah negara yang berjaya menguruskan perpaduan kaum dan masyarakatnya. Warga SK Sentul Utama yang dihormati, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini sudah cukup menggambarkan betapa kita perlu bersatu hati. Sejarah telah membuktikan betapa keagungan sesuatu empayar itu bukan hanya terletak kepada kepimpinan yang bijak bestari semata-mata, tetapi semangat jati diri dan permuafakatan rakyatnya. Tepat sekali kata bidalan, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dan pasti apa jua pekerjaan yang dilakukan akan berjaya dilaksanakan. Dalam setiap aktiviti yang dianjurkan di peringkat sekolah, warga SK Sentul Utama telah membuktikan permuafakatan dan perpaduan yang terjalin menjadi satu kebanggaan bagi merealisasikan hasrat negara. Tidak lupa juga, kita mesti menggembeling tenaga secara bersepadu dalam mencorakkan murid-murid yang berjiwa patriotisme dan kental akar umbi nasionalismenya. Mereka inilah yang bakal menjadi barisan pelapis kepimpinan negara suatu hari nanti dan secara tidak langsung dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat kelak. Oleh yang demikian, saya amat berharap sikap sebegini dapat diteruskan dari semasa ke semasa kerana perjalanan kita sebagai institusi pendidikan ini masih jauh. Saya ingin menyeru warga SK Sentul Utama, bersamalah kita teruskan usaha membangunkan SK Sentul Utama agar menjadi sekolah yang terbaik di mata masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih atas kesudian semua yang sudi hadir pada hari ini. Juga sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus memastikan penganjuran majlis ini yang dapat dilaksanakan dengan teratur dan berjaya serta mencapai matlamat yang dirancang dengan norma-norma baru. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutupan Bulan Patriotisme peringkat Sekolah Kebangsaan Sentul Utama bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Dan apa beza antara dua hari ini dan kenapa ia disambut pada hari yang berbeza? Hari kemerdekaan adalah hari di mana merdekanya Persekutuan Tanah Melayu yang disambut pada 31 Ogos 1957. Manakala Hari Malaysia pula adalah pembentukan Malaysia yang mana berlakunya penggabungan antara Tanah Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura, dan ia disambut pada 16 September 1963. Anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang.
dijajah oleh orang Inggris, Kemik, Hazit dan Portugis. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah, siapa rajin hidup mewah. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India, Kanasan, Portugis pun ada. Salam sejahtera and happy Independence Day to all of you. I am Jedida Laza. I am going to recite a poem. A childhood dream. Merdeka in my dream. Right or wrong, true or false, maybe I am wrong. I saw Merdeka in my dream. I saw birds flying in the air. I saw clouds shuddering the sky. I saw the sunrise brightening the day. I saw people dancing and merrymaking. I saw an atmosphere of peace surrounding me. I saw Malaysia as a developed nation. I wish my dream is true, or I should keep my dreams in my lonely heart. Be there as my sweet memories. Thank you.